Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1360. Antara paparan utama. Kebejatan pemimpin yang menggunakan nama Tuhan. Kaki ponteng kini berkawan dengan sang saka. Pembelaan Melayu yang terus dibohongi. Hadi tak jadi Perdana Menteri ke-11 walaupun jangan nangis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah video TikTok tular ucapan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang membayangkan bahawa ada usaha untuk menggulingkan kerajaan yang ada. Kononnya ramai yang mengadu kepadanya perkara tersebut. Kami berdoa siang dan malam supaya pemimpin yang adil untuk ambil alih. Pemimpin yang adil datangnya daripada parti Perikatan Nasional. Kata Hamzah. Kenyataan itu dipercayai berlaku semasa majlis sambutan raya Kepimpinan Bersatu Negeri Sembilan baru-baru ini. Bagaimanapun, tidak kira bila dan di mana kenyataan itu dikeluarkan, yang jelas ia selari dengan hantaran ringkas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naaman di Facebooknya. Beliau mendakwa Perikatan Nasional yang dilihat sebagai bayangan bahawa Perikatan Nasional telah mendapat sokongan 126 ahli parlimen. 126 dah, jika benar, Alhamdulillah, katanya. Demikian, kedua pemimpin bersatu ini menggunakan nama Tuhan Allah untuk menunjukkan bahawa mereka sangat Islamik dalam niat untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Istilah insya-Allah dan Alhamdulillah digabungkan dalam ucapan dan kenyataan demi menunjukkan keislamannya tindakan tersebut. Sedangkan perbuatan merampas kuasa atau kudeta dilarang oleh Islam. Hari ini, kudeta yang bermaksud merobohkan legitimasi kerajaan sedia ada berlaku dalam dua cara, iaitu sama ada bersenjata menerusi rampasan tentera atau tidak bersenjata seperti undi tidak percaya di Parlimen. Di Malaysia, ia dilakukan dengan mengumpulkan surat akuan bersumpah daripada ahli parlimen yang sudah dipujuk untuk melakukan apa yang kini dikenali sebagai tebuk atap. Dalam Islam, menggulingkan kerajaan adalah haram selagi penguasa tersebut masih menerapkan hukum Islam meskipun dia zalim atau fasik. Ini kerana mentaati pemerintah adalah kewajipan pihak yang diperintah, yakni rakyat, asalkan pemerintah tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Hadis Rasulullah SAW menyebut seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kalian benci dan dia pun membenci kalian, serta pemimpin yang kalian laknat dan dia pun melaknat kalian. Auf bin Malik berkata, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh memeranginya dengan pedang? Rasulullah menjawab tidak selama mereka masih menegakkan solat. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, menurut hadis daripada Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufurannya nyata, sementara kalian memiliki hujah yang pasti di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Bukan baru hari ini, pemimpin Perikatan Nasional meroyan menggunakan nama Allah bahawa mereka akan menggulingkan kerajaan. Ini kerana Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dipanggil mereka sebagai Tuan Guru turut membayangkannya semasa berucap di Dewan Rakyat. PRU15, parti-parti komponen PH tidak mencukupi dan terpaksa menggabungkan semua parti kecil dan segala yang berpenyakit bagi mencukupkan jumlahnya dalam kerajaannya yang bergelora disaksikan kepada rakyat. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tebuk atap tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah, kata Abdul Hadi. Beliau mengulangi ucapan tersebut pada keesokan harinya dalam satu sesi dialog ulama negarawan mendepani cabaran globalisasi media masa kini anjuran Yayasan Permata Ummah di Kuala Lumpur. Orang tanya bila berlaku ini ramalan. InsyaAllah dalam masa terdekat, katanya. Beliau meremehkan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tidak mahu kerajaannya dijatuhkan. Menurut Abdul Hadi, titah yang di-Pertuan Agong itu tidak qat'i. Persoalannya, adakah pemimpin Perikatan Nasional memiliki dalil qat'i bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia Madani merupakan kekufuran yang nyata? Selama 17 bulan, Perikatan Nasional duduk di Putrajaya di bawah terajutan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Adakah mereka adil seperti yang didakwa oleh Hamzah Zainuddin?
Malah selepas tidak berkuasa, pelbagai dakwaan mula timbul daripada skandal jana wibawa sehingga kepada isu penyelesaian One Malaysia Development Berhad, 1MDB dengan firma Goldman Sachs Incorporated. Apa sangatlah titah yang di-Pertuan Agong jika Tuhan pun mereka permainkan. Mungkin mereka lupa amaran Allah Subhanahu Taala dalam firman-Nya pada surah Ali Imran ayat 54 yang bermaksud, dan mereka merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Seharusnya kita belajar daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya terus angkuh dan sombong, tidak menerima hakikat kekalahan kerana kononnya mereka yang terbaik dan adil. Justru sebagai ingatan kepada semua pimpinan baik kerajaan maupun pembangkang, marilah kita sama-sama hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 37 yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ganang. Wallahu a'lam. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam menjelaskan pertemuan bersama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini adalah bagi membincangkan kepentingan perpaduan kaum Melayu Islam sebagai majoriti penduduk asal negara dan majoriti masyarakat majmuk. Ahli Parlimen Marang itu berkata meskipun bekas Ahli Parlimen Langkawi itu banyak berkhilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira dan bersatu menunaikan kewajipan agama, bangsa serta negara bersama Islam. Diadakan pertemuan dan perbincangan bersama mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan yang telah berpolitik dalam tempoh masa yang sangat panjang dan banyak pengalamannya sejak zaman penjajah sehingga negara mencapai kemerdekaan. Malah beliau juga pernah 2 kali menjadi Perdana Menteri. Maka perlu dijelaskan perbezaan antara semangat kebangsaan yang dijadikan ideologi dengan konsep kebangsaan yang menjadi fitrah manusia mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan peranannya dalam melaksanakan kehidupan masyarakat, katanya kepada Sinar Harian. Untuk rekod, sehari sebelum itu Abdul Hadi dan beberapa pemimpin parti itu telah menyatakan sokongan terhadap proklamasi orang Melayu yang diasaskan oleh Dr. Mahathir. Perkara tersebut didedahkan pembantu bekas Ahli Parlimen Langkawi iaitu Abu Bakar Yahya melalui hantaran di Facebooknya pada Rabu. Dalam pada itu, ujar Abdul Hadi, PAS menyeru pemimpin Melayu Islam untuk menyatukan kaumnya dengan meletakkan kuasa politik ke landasan yang betul dalam keadaan kaum Melayu tidak fanatik perkauman. Kalau dibiarkan, Melayu akan bertindak salah juga dengan semangat fanatik perkauman yang berlaku secara automatik tanpa dikawal. Oleh itu, menjadi suatu kesilapan besar kepada kaum Cina bukan Islam yang memilih parti yang ekstrim seperti DAP yang tidak peduli demi kebaikan mereka sendiri dalam masyarakat majmuk. Kesilapan dan berdosa besar bagi orang Melayu Islam yang berpecah belah dengan niat yang salah, apabila dengan sebabnya telah melemahkan kuasa politik kaum Melayu Islam yang wajib memimpin negara, ujarnya. Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Khalid Abdul Samad menyifatkan pertemuan itu sebagai satu kesepakatan ahzab untuk memporak-perandakan negara. Pakatan ini bolehlah saya namakan kesepakatan ahzab kerana kesepakatan untuk memporak-perandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah, katanya dalam satu kenyataan. Khalid berkata tindakan kumpulan berkenaan akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas dan usaha yang sedang giat dijalankan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk. Katanya kumpulan itu tidak kisah kesan tindakan mereka kerana kesepakatan ahzab berkenaan hanya mementingkan kuasa. Sedang bila mereka berkuasa tempoh hari, tiada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan. Namun demi kepentingan bersama dan keinginan berkuasa, musuh kini menjadi kawan, katanya. Sebaik sahaja hati Haji Hadi terasa ingin berpelukan bersama Tun Mahathir, maka ketika itulah keluar pelbagai dalil demi menghalalkan hasratnya untuk menjadi Perdana Menteri. Kini terkeluarlah ayat kononnya banyak titik persamaan antara PAS dan Tun Mahathir. Ikut celah mana? Celah serban. Susah payah tebuk atap ingat dapat jumpa emas permata, sekali tengok jumpa Sakatua. 74 campur Sakatua bersamaan dengan 126 dah cukup jumlah, melebihi daripada cukup. Menghadap hakim siap bertongkat berpapah, langkah pun macam nak rebah. Peliknya bila menghadap Sakatua berjalan macam askar, siap cergas bukan main. Itulah gelagat bila sang kaki ponteng bertemu dengan sang saka, bak kata orang Marang, natang bewak. Bersedialah Malaysia, anda akan menerima seorang Perdana Menteri kaki ponteng. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat bahawa kononnya hanya beliau seorang sahaja yang dapat menyelamatkan orang Melayu daripada penindasan dan kezaliman. Tetapi beliau nampaknya mudah lupa. Kadang-kadang sengaja dilupakan bahawa beliau adalah pemimpin yang gagal menyatukan orang Melayu. Proklamasi Melayu yang dicetuskan Tun Dr. Mahathir dilihat sebagai usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang, P. Ramasamy berkata, proklamasi Melayu itu tidak lain selain propaganda politik bagi meraih sokongan orang Melayu untuk menggugat dan jatuhkan kerajaan perpaduan. Menurutnya, Mahathir tidak dapat menerima hakikat Anwar telah menjadi Perdana Menteri negara dan perkara itu menjadi punca kegusaran Mahathir. Proklamasi Melayu mungkin bertujuan menyelamatkan orang Melayu daripada dipinggirkan. Namun, sekiranya kita melihatnya dengan lebih teliti, ia bukan untuk menyelamatkan orang Melayu, tetapi bermotif untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar. Ramasamy yang juga Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang berkata, pengisytiharan proklamasi Melayu itu merupakan program menumpukan 12 perkara untuk menyelamatkan orang Melayu di negara ini. Namun katanya orang yang menjadi sumber pengisytiharan ini dan mereka yang menandatangani proklamasi tersebut merupakan pemimpin sama yang telah mengecewakan orang Melayu selama beberapa dekad. Mahathir walaupun menjawat jawatan Perdana Menteri selama 2 penggal, beliau tidak pernah berusaha secara serius untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Melayu. Namun, sebagaimana seluruh dunia sedar, retorik perkauman dan agama telah digunakan serta dimanipulasi oleh Mahathir untuk memperkayakan ahli keluarganya dan kroninya. Sekiranya Mahathir dan pemimpin PAS begitu tekad untuk memartabatkan orang Melayu, apa yang telah mereka lakukan selama ini? Mahathir adalah Perdana Menteri dengan kuasa diktator maya selama lebih 22 tahun. Mengapakah beliau tidak melakukan sesuatu yang memberi impak untuk meningkat taraf sosial dan ekonomi orang Melayu sepanjang beliau berkuasa, ujarnya. Jelas sekali usaha tersebut dilihat sebagai cubaan untuk mengganggu-gugat kemasukan pelaburan ke dalam negara yang dilihat semakin rancak. Keyakinan pelabur dari negara luar terhadap kepimpinan kerajaan perpaduan dan keyakinan jaminan pembangunan pesat ekonomi negara sepatutnya disambut baik kedua belah pihak termasuk pembangkang. Namun, apa yang berlaku pembangkang cuba merosakkan pembangunan ekonomi negara selepas mereka sendiri gagal ketika berkuasa. Sejak pilihan raya umum ke-15, PRU15 sehingga hari ini, pelbagai usaha cuba dilakukan oleh PN dan PAS untuk menumpangkan kerajaan perpaduan melalui isyarat pintu belakang seperti yang dilakukan ketika langkah Sheraton. Percayalah, usaha ini tidak akan berhasil memandangkan kerajaan hari ini sangat kukuh bukan sahaja daripada segi jumlah, malah hubungan dalaman parti sangat baik tanpa boleh diganggu-gugat. Kedah, Kelantan dan Terengganu dilihat semakin teruk. Terdapat kawasan yang tidak ada bekalan air termasuk pada hari raya, masalah air kotor yang tidak berpenghujung walau kerajaan pusat telah memberi peruntukan besar untuk menyelesaikan isu ini. Daripada terus berpolitik adalah lebih baik pembangkang menyelesaikan masalah utama yang membelenggu rakyat di negeri mereka atau mereka pula yang akan digulingkan rakyat. Kemiskinan orang Melayu di negeri berkenaan sangat dahsyat dan tidak terbela sehingga terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar dan ke Singapura untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Ternyata PAS di bawah pimpinan presidennya, Tan Sri Abdul Hadi Awang, agama hanyalah suatu alat untuk memastikan ia kekal relevan kepada orang Melayu. Justru Mahathir dan Abdul Hadi boleh terus mengulangi mantra keruntuhan kerajaan perpaduan kerana itu adalah hak mereka untuk berbuat demikian. Namun sayang, mereka secara tidak sengaja sedang melondehkan sifat sebenar proklamasi Melayu. Nokta. Ini satu laporan yang boleh dijadikan drama terpendek yang win kerana ia memenuhi semua kriteria emosi manusia iaitu terkejut, gembira, sedih dan marah. Satu kenyataan media yang mengandungi nama Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tular di media sosial. Kenyataan itu antara lain memanjatkan kesyukuran kerana PAS akan diterima menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini, Jumaat 5 Mei. Menurut kenyataan tersebut, ia memiliki surat akuan bersumpah daripada 115 ahli parlimen untuk memberi sokongan kepada Abdul Hadi sebagai Perdana Menteri. PAS yakin dengan memiliki kepimpinan serta ilmu yang tinggi, beliau mampu memimpin Malaysia menjadi sebuah negara bertamadun dan disegani tanpa mengenepikan nilai-nilai Islam. PAS meminta rakyat untuk terus memberi sokongan terhadap kerajaan pimpinan ulama yang bakal dibina supaya tidak lagi berlaku sebarang pergolakan politik dan perebutan kuasa seperti yang sering ditimbulkan oleh Pakatan Harapan, kata kenyataan tersebut. Bagaimanapun, Taqiyuddin menafikan terbabit dengan kenyataan media yang bertajuk sokongan terhadap Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kenyataan media yang sedang tular masa ini adalah palsu dan tiada kaitan dengan mana-mana pihak disebutkan, katanya menerusi Facebook. Malangnya, kenyataan media palsu itu sudah dibaca oleh para walaun. Ada yang menangis kerana terlalu gembira Abdul Hadi akan ditabal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kini tentu mereka masih terus menangis. Tetapi bukan menangis gembira, kali ini mereka menangis sedih kerana impian untuk melihat Abdul Hadi diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-11 hancur berkecai.
Demikian tingginya tahap kebebalan walaun. Mereka percaya bulat-bulat pembohongan pemimpin bahawa kerajaan perpaduan yang diteraju Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang dalam masa terdekat. Justru jangan marah kena troll. Inilah akibatnya apabila mata hati tertutup daripada kebenaran. Hadir ke Parlimen pun malas, macam mana nak jadi Perdana Menteri? Takkan nak suruh semua pegawai khas buat dan awak makan gaji buta? Tak cukup lagikah makan gaji buta masa jadi Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah dahulu? Lagipun, takkan Tan Sri Mahathir Mak Yassin berdiam diri membiarkan jawatan yang didambakan diambil oleh orang lain. Kelakarnya, jangan lupa segala aksi pemimpin Perikatan Nasional dalam catatan ingatan kami, rakyat yang sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.